بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن. صلوات الله الملك البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد طه الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت يا حي يا قيوم تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما وحفظا قويا وعملا متقبلا. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا يا أرحم الراحمين. نسأل الله تعالى أن يرزقنا الإخلاص في النية والقول والعمل. آمين يا رب العالمين. أما بعد. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, kami sekali syukur pada Allah di atas limpahan kurnia-Nya dapat sama kita berjumpa lagi pada malam ini dalam satu daripada tamu-tamu syurga Allah Ta'ala. Mudah-mudahan Allah Ta'ala limpahkan rahmat dan barakah yang melimpah ruah dalam diri kita, dan mudah-mudahan menjadikannya sebab kita dimasukkan ke dalam syurga-Nya. Amin ya rabbal alamin. Yang saya muliakan tuan imam, ahli jawatan kuasa, para jemaah muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Ta'ala. InsyaAllah seperti biasa saya ingatkan diri saya terutamanya dan tuan-tuan untuk sama-sama kita hadirkan niat yang ikhlas kerana Allah Ta'ala dalam hati kita, kerana kebaikan yang buat tanpa disertakan niat yang ikhlas tidak ada pahala daripada Allah. Dan sama-sama kita ni i'tikaf, mudah-mudahan juga beroleh pahala daripada i'tikaf yang kita niatkan insya-Allah. Baik, pada malam ini kita nak sambung dalam kitab bab tentang rukun-rukun salat. Dahulu pada kelas yang lalu kita berhenti pada takbiratul ihram. Jadi kalau muka surat kitab saya ni muka surat 33. Baik, kata pengarang kitab rahimahullah, wal qiyamu fil fardhi lil qadir wa qira'atul fatihati bil basmalah wat tashdidati wa ikhrajil hurufi min makharijiha. Di antara lagi rukun bagi solat yang ketiga, rukunnya adalah berdiri pada solat fardu bagi yang mampu. Jadi orang yang solat fardu wajib ke atasnya berdiri sekiranya dia mampu berdiri. Tapi kalau solat sunat tak ada masalah. Solat sunat boleh, tuan nak solat macam mana pun boleh. Yang ni solat sama ada dengan berdiri boleh, duduk pun boleh, baring pun boleh. Tak ada masalah. Tapi tak ada tu orang sampai baring dia biasanya kan letih sangat tu kan. Solat tarawih banyak-banyak, solat witir baring, itu benar kan. Jadi kalau dia baring nak solat benda tu, solat witir, jangan belik kan. Sebab dia tak ada masalah sunat, cuma pastilah bila solat berdiri pahalanya lebih besar daripada solat duduk. Dan begitulah seterusnya, dengan syarat mesti menghadap kiblat lah. Jangan dia baring kat mana dia pakai muat dia, baring ikut dan dia kan. Baring lepas solat terus tidur, package terus kan.
Jadi kalau dibaring, kakinya menghadap ke, yakni tapak kaki dia menghadap ke arah kiblat, dan kepalanya diangkat sedikit. Diangkat sedikit. So, kalau ni arah kiblat, kita dibaring, kepala ke belakang, kaki ke depan, dan kepalanya diangkat sedikit. Diangkat sedikit maknanya ada bantal, dan dia terangkat sikit lah. Macam tu. Tapi pernah nampak tu orang buat macam tu kan? Yang tak sakit lah, yang sakit biasa kan. Kan? Mesti orang lepas tu orang kata lah, sihat walafiat, solat baru. Kan? Kalau sakit hospital tu biasa kita nampak kan. Jadi kalau sihat, Tok Imam buat ajar kan. Jadi kalau Tok Imam nak buat, kata orang jangan buat kat sini. Jadi kalau solat sunat tak ada masalah, boleh. Tapi kalau solat fardu, wajib berdiri, tuan. Wajib berdiri. Bagi yang mampu, tak mampu dia macam mana? Dia memang tak ada diri. Contoh dia berdiri, dia pengsan. Kan ada orang kalau contoh darah tinggi kan, kuat kan. Berdiri je berdenyut kan. Denyut tu memang hitam lah, boleh tumbang. Itu baru masuk kita kata tak mampu berdiri. Tapi kita boleh, ada orang dia sembahyang, dia sembahyang dulu, bukan boleh diri, siap boleh bawa kursi. Tuan-tuan tengok kan? Dia duduk masjid, sembahyang kat depan dulu, dia duduk ambil kursi, tarik dia belakang, jalan. Ini bukan tak mampu berdiri, ini dah boleh bawa kursi. Ini tak boleh duduk. Macam ni tak boleh duduk. Tak boleh duduk orang macam ni. Kalau dia duduk, tidak sah. Kan ada sekali tu saya tengok dekat masjid tempat lain kan, dia solat Jumaat kan. Dia siap bawa kursi, siap main phone lagi tu, duduk main phone, bawa kursi kan. Elok dia jalan kan. Sah depan tu, duduk kan, termenung kita kan. Saya pun lupa apa berlaku waktu tu kan. Mungkin lepas tu saya pun terus semayang lah, kalau saya lupa kan. Subhanallah. Jadi apa maksud tak boleh diri? Adakah sekadar sakit gaut terus boleh duduk? Adakah kaki tak boleh lipat terus boleh duduk? Bukan macam ini. Formulanya bukan macam ini. Hatta ulama kata nak boleh duduk tu sangat susah, tapi ramai orang ambil mudah. Kalau orang itu dia boleh berdiri, tapi dia kena sandar dekat dinding. Dia kena sandar kat dinding. Jangan dia duduk. Kenapa? Kerana dia boleh berdiri walaupun dengan sandar, kena sandar. Yang ini contoh, dia boleh berdiri tapi ada tongkat. Letak tongkat waktu solat, bukan dia letak tongkat tepi dia duduk. Tidak sah macam ini. Yang tak boleh, yang tak mampu berdiri itu macam mana? Dia berdiri nak pitam, itu baru maksud tak boleh berdiri, tak mampu nak berdiri. Ini kalau dia boleh berjalan, ini bukan tak boleh berdiri, ini dah level 2, siap boleh berjalan. Jadi kalau orang itu duduk dalam keadaan dia boleh berdiri, yang ini contoh, mungkin dia rakaat pertama dia boleh berdiri, tapi mungkin rakaat kedua dia dah tak balance dah, kan, dah buyung hayang macam ni. Rakaat kedua baru boleh duduk. Bukan daripada awal dia duduk macam itu. Kenapa? Kerana rakaat pertama dia mampu berdiri walaupun sekejap. Bahkan ulama sebut lagi dalam kitab yang lebih luas, kalau dia tak mampu berdiri, yang ini contoh, dia berdiri okey, tapi bila dah sujud dia tak berdiri pun balik dah, dia tak boleh nak bangun. Maka bukan dia terus duduk. Bagi dia, orang ini perlu upah orang lain untuk angkat dia. Contoh dia atuk, dia kata dekat cucu dia, nanti atuk semayang, kamu duduk belakang, atuk nak sujud, nak ke rakaat kedua tu, kamu angkat atuk. Kena buat. Sebab apa? Dia boleh berdiri kalau orang berdirikan dia. Dia boleh berdiri. Dia tak mampu, bukan berdiri, dia tak mampu nak bangun daripada bawah ke atas. Tapi kalau dah berdiri, dia boleh berdiri. Bermakna apa? Dia mampu berdiri.
Ini kadang kita tengok orang itu gaul duduk, mudah dia duduk. Memang sakit, betul sakit. Adakah sakit itu telah mendapat uzur untuk duduk? Belum. Jadi dia berdiri. Jadi bila dia rukuk mungkin dah tak boleh bincang kan. Contoh. Jadi tengok keadaan masing-masing lah. Kalau dia memang berdiri pun memang berdenyut sampai kepala otak dia bergegar ya. Contoh sakit sangat mungkin dia bukan sekadar kaki je, lutut semua retek sekali kan, contoh. Maka dalam keadaan ini tengok, kalau dia memang tak mampu berdiri ataupun dia boleh berdiri sekejap, dia lepas habis Fatihah dia dah tak kuat dah. Dia dah rasa sakit, tak mampu nak tahan, baru dia duduk. Bukan daripada awal lagi dah duduk. Maksudnya apa? Di peringkat awal dia mampu lagi, masih ada kemampuan berdiri, maka dia kena berdiri. Contoh dia letak kerusi standby belakang siap-siap, contoh kan. Tapi pada awal dia berdiri kan. Tapi bila berdiri lama tu tak imam pula baca Yasin kan, KO dia tak boleh kan. Dia pun biasa boleh dia kan, tapi dah diri dah lama sangat, imam baca panjang sangat kan. Dia tak mampu nak tahan. Kalau Fatihah dia boleh gagah lagi kan. Bila dah baca surah tu panjang sangat, dia dah tak boleh kan. Waktu tu dia duduk kan. Tapi bukan daripada awal dah duduk. Kenapa? Kerana di awal, peringkat awal masih lagi dia ada kemampuan berdiri. Maka selagi mana boleh berdiri dengan cara dia tahan diri dia, ataupun dia pegang tongkat, ataupun dia sandar, ataupun bagaimana, maka baru boleh dia berpindah kepada duduk. Kalau dia pakai tongkat yang macam ada empat kaki, dia solat macam itu. Kerana letak tangan di sini, ini bukan wajib, ini sunat dia. Kalau dia letak takbir Allah Akbar, dia pegang tu, boleh, tak ada masalah. Kerana ni letak tangan di atas ini sunat, dia bukan rukun. Kalau orang tu dia main takbir Allah Akbar, dia letak dekat kocek, jadi kan, boleh tak masalah. Kerana kita sebut rukun itu adalah takbiratul ihram, melafazkan takbir. Ini yang rukun. Adapun perbuatan yang kat tangan, letak tangan sini, ini tidak membatalkan semuanya kalau tak buat, sebab ia bukan rukun, dia sunat saja. Ini kalau orang itu dia tak buat, solatnya masih sah. Jadi kalau dia mampu buat, dia ambillah pahala sunat itu, jangan ditinggalkan. Jadi sebahagian orang terus sakit sikit, terus dia dulu kan, dia boleh berjalan, bermakna apa? Dia ada kemampuan bertahan untuk berjalan. Biasanya orang kalau dia tak mampu berdiri, berjalan lagi dia tak mampu, berjalan lagi dia tak mampu. Tapi mungkin orang itu dia mampu jalan, ini dia boleh berdiri tapi tak boleh lama. Maka awal kena diri dulu, jangan terus duduk. Kerana dia masih dikira masih ada kemampuan berdiri. Maka buat sampai dia memang betul-betul tak mampu. Dia berdiri nak pengsan, ataupun diri denyut kan, denyut sangat-sangat contoh, baru boleh dia duduk. Macam itu. So dia bukan terus peringkat awal baru peringkat awal terus duduk, tak, bukan macam ini. Maka orang yang dia bermudah-mudah dalam ini, sehingga kan dia mampu berdiri pada asal, tapi dia terus duduk, maka solatnya tidak sah kalau dia adalah solat yang fardhu. Ustaz, dalam macam mana dia bila dia berdiri dia macam penyayang, kalau macam bertajuk lah kan, apa dia? Macam bertajuk lah, dia macam dia pening gini kan, mana dia tak boleh berdiri kan. So maknanya bila dia rokok, dia berbangun, dia dah goyang. So maknanya dia boleh duduk tak macam? Boleh. Maksudnya boleh. Contoh macam dia baca ia kena audio, ia kena sign, dia dah lost, dia dah macam betah dan badan pun dah tak betul, dalam pun dah tak macam kan, mata pun dah tak terang. Boleh waktu dia terus duduk, tak ada masalah. Tu duduk. So kalau dia semayang duduk macam biasalah. Kalau dia rukuk, dia bungkuk separuh. Kalau sujud, dia bungkuk lebih sedikit daripada sujud, daripada rukuk tadi. Kalau rukuk dia buat separuh, so sujud dia buat banyak sikit daripada. Dia duduk terus ke ataupun rakaat kedua dia bangun lagi? Kalau rakaat kedua dia dah duduk dah ambil rehat, dia boleh bangun balik. Dia kena bangun. Dia kena bangun. Khususnya macam wanita yang mengandung kan, dia semayang kat letih.
isteri kita kan. Kalau dia mengandung kan, lagi-lagi dah memang dah syarat kan, 9 bulan, dia semayang kan, cuma kan. Boleh letak kursi di belakang dia. So kalau dia dah mengap kan, dah memang kalau tak duduk memang jatuh kan, kan duduk. So dia rehat sikit kan, contoh dia rukuk, dia sujud, rehat sikit. Lepas tu dia memang ada kekuatan berdiri, kena berdiri. Yang kita kata turun duduk ni contoh apa? Dia memang lepas tu dia dah up dah. Dia memang darah dia dah tak betul kan, pitang. Bangun je memang pitang, bangun je pitang, memang tak boleh. Tu baru boleh dia betul duduk untuk rakaat seterusnya. Sekarang macam dia duduk kan, tapi masa tu dia punya tu masih bergoyang lagi kan. Dan dia yakin lah, kalau dia bangun dia akan jatuh. Kalau macam tu dia boleh terus duduk. Betul. Dia tahu. Kalau macam itu dia rasa kalau bangun dia memang up kan, dia high terus kan. Boleh dia terus duduk, dia kekal duduk. Maka ada masalah teruskan macam itu. Maknanya kalau dia pening sekejap tu, maknanya rakaat yang kedua dia kena bangun. Kalau dia rasa memang dia kalau rehat dia boleh bangun lagi. Setiap orang dia tahu kadar dia lah. Kan? So kalau dia ni duduk lama ke bangun lama, duduk lama pun tak memberi apa-apa kesan, dia tetap pening juga. Biasanya orang macam ni memang daripada awal dia pening. Daripada awal. Maknanya berdiri ni macam mana pun kena Ya, kena berdiri betul. Tak boleh bangun dulu. Betul. Jadi itu yang kita perlu faham. Berdiri bagi yang mampu. Persoalan orang ini duduk dia mampu diri tak? Boleh dia diri sekejap. Kena buat. Pada pun sekejap. Pada pun rakaat tak? Boleh tak diri? Boleh. Tapi kena ada bantuan tongkat. Pakai tongkat. Tak masalah. Kenapa nak duduk? Apa uzur kamu duduk? Sebab sedangkan kamu masih ada dikira kemampuan berdiri, tapi kena bantuan barang, bantuan tahan ke apa tu, kena berdiri. Ini kalau dia pegang, memang dia memang tak berdiri kan. Contoh orang yang demam panas kan, denyut habis kan, dia kalau contoh macam COVID kan, orang yang kena COVID kan, dia bangun daripada baring ke duduk pun dah kena macam apa dah, pitang dia dah tak boleh dah. Ini barulah kita kata contoh. Memang dia tak boleh nak pergi, tak boleh. Dia nak bangun daripada baring tu ke duduk pun dia dah rasa lain dah. Darah macam denyut. Dia memang tak berdiri. Kalau dia berdiri memang terus jatuh. Ini baru kita kata orang yang tak mampu berdiri daripada awal lah. Tapi kalau waktu boleh berdiri, dia kena berdiri. Kadang kaki dia balut ya. Duduk terus ya. Padahal dia boleh berdiri, kaki dia kan, cuma kaki dia balut, dia boleh berdiri, tapi nak sujud, nak rukuk sujud payah. Waktu tu dia duduk kan. Bukan pada awal dah siap duduk kan, kaki tegak gitu dah daripada awal dia kena berdiri. Kalau dia mampu berdiri, kalau dia berdiri, kaki yang patah tu contoh berdenyut kan, rasa sakit balut daripada awal lagi. Tapi dia boleh berdiri sekejap, buatlah sekejap. Tapi kamu masih dikira ada kemampuan, tapi sekejap, kena buat. Lepas daripada tak mampu tu, denyut sangat, waktu tu lah, tak ada masalah. Tapi daripada awal kamu duduk, sedang peringkat awal kamu dikira orang yang mampu, maka kamu tak buat, maka solat tidak sah. Sebab ini rukun, ini sangat penting. Tapi sebagai orang di luar, dia ambil mudah dalam kadang kaki muka sikit ya. Kan duduk terus, ya Allah, mudahnya duduk, Masya Allah. Ini tidak lain tidak kerana tidak belajar Al-Quran. Kalau solat sunat, dia dah kata tak ada masalah sihat ke sakit ke apa ke, tak ada masalah. Juga ni adalah solat yang fardu. Baik, seterusnya bacaan Al-Fatihah. Rukun yang seterusnya adalah Al-Fatihah, membaca Al-Fatihah. Jadi kalau dalam mazhab Syafi'i, membaca Al-Fatihah ini mesti bersamanya dengan basmalah. Kerana basmalah, yakni Bismillahirrahmanirrahim, dikira sebagai ayat dalam surah Al-Fatihah. Jadi kalau diikut mazhab Syafi'i, dia kena baca basmalah. Adapun isti'adzah, yakni kita baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim itu sunat saja. Kalau tak baca pun
tidak membatalkan apa-apa. Cuma baca Al-Fatihah ni, apa yang perlu diambil berat? Yang pertama adalah basmalah itu. Yang keduanya mesti dia membaca semua tasydid yang ada satu dalam Fatihah. Semua tu ada 14 tempat. Ada 14 tempat. Okey. Jangan dia hilangkan satu dalam ayat-ayat itu. Contohnya ayat iyyaka. Jangan dia baca iyyaka, tidak menunjukkan bacaan itu menghasilkan satu. Dia baca iyyaka, dia kena iyyaka. Okay? Dan orang yang dia baca iyyaka na'budu, dia baca tanpa ada satu pada ya, maka solatnya tidak sah, bahkan haram. Dan kalau dia faham maknanya jatuh dalam kufur. Kerana iyyaka tanpa satu maknanya matahari. Jadi kalau orang tu disebut iyyaka na'budu, maknanya kata matahari lah yang kami sembah. Maknanya syirik, jatuh dalam kufur. Dan juga ada banyak tempat lah, cuma kita tak sebut satu-satu. Antara yang berlaku yang saya nampak, contoh perkataan waladhdallin kan. So lam itu ada satu. Kadang orang dia baca waladhdallin. Lam tu dia tak jadikan satu. Sepatutnya waladhdallin. Kita baca macam itu. Tapi dia baca dallin. Lam tu tak ada satu. Sepatutnya dallin. Sepatutnya macam itu. Okay? Dan juga mestilah seorang itu dia mengeluarkan huruf daripada makhrajnya. Ini sangat penting. Dalam Fatihah mesti seorang ambil berat tentang huruf-huruf dalam itu mesti dibunyikan dengan cara yang betul daripada tempat makhrajnya. Okey. Contohnya huruf hafdas, jangan dibaca Bismillahirrahmanirrahim. Dia baca habulat, dia baca ar-rahim, tapi dia baca ar-rahim, hafdas. Okay. Kemudian huruf ain, dia baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bil alamin, katanya dengan ain, Rabbil Alamin. Kemudian iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sama juga nasta'in kat situ kadang dia tergelincir nasta'in. Dia tak betul-betul pergi dekat rumah ain. Dia mesti dibaca nasta'in. Okay. Kemudian mustaqim. Dia baca qaf itu dengan ka. Sepatutnya dia baca ihdinas siratal mustaqim, tapi dia baca mustaqim. Dia baca dengan ka, mustaqim. Dia tukar qaf pada ka, solatnya tidak sah. Juga ramai juga orang dia baca ayat allazina. Contoh ayat yang akhirkan siratal ladzina, maka huruf zal mesti keluarkan lidah. Kalau tak keluar lidah, dia akan jadi bunyi zai. Contoh, dia mesti lidah kena keluar. Alladzina. Jadi 3 huruf yang kena keluar lidah. Satu, sa, yang titik 3 tu, itu kena keluar lidah. Sa. 2, zal. Dan 3, za. Kan ta, za. Itu kena keluar lidah. Yang za. Za ni pun ada orang dia tak keluarkan lidah. Dia baca Astaghfirullahalazim. Itu za, bukan za. Za kena keluar lidah. Astaghfirullahalazim. Baru betul. Za kena keluar lidah. Juga dalam habis baca Quran, dia baca Sadaqallahul Azim. Dia baca tak keluar lidah, salah. Dia kena keluar lidah. Sadaqallahul Azim.
kena keluar lidah. V kena keluar lidah. 3 huruf ni mesti kena keluar lidah. Kalau tak keluar lidah salah. Sebab makhrajnya mesti dengan cara keluarkan lidah. Jadi ada satu situasi lah berlaku waktu saya ajar Quran di Subang Jaya. Adalah sesi itu kan. Tapi itu kuliah muslimah saja lah kan. Makcik-makcik kan. Jadi dalam sejarah hidup saya lah, saya hapuskan buku makcik itu, baca itu tu sangat rare kan. Pada huruf zal ni lah kan. Kita kata kan, lepas kita sebut tu, kita try lah seorang kan, tanya cuba buat kan. Fatihah lah kan. Ini kata jadi okay, makcik boleh mula silakan kan. Dia baca salah lah kan. Okey, saya betul lah. Okay, makcik cuba makcik keluarkan lidah kan. Dia macam belum keluarkan lidah. Kenapa nak keluarkan lidah kan? Tak, makcik keluarkan lidah dulu kan. Kita nak suruh dia mulakan keluar lidah dulu. Letak lidah dekat gigi tu keluar kan. Lepas tu mula kan. Dia pun keluar macam anjing. Dia jelek lidah saya kan. Saya waktu tu makcik ni dia geram apa kan. Kan tu keluar habis tu kan. Orang keluar sikit je, bukan keluar sampai macam anjing kan. Gitu kan. Kata tak payah makcik, bukan banyak sangat, sikit je kan. Itu macam lebih-lebih tu kan. Jadi sikit je. Okay, dia pun nak buat. Okay. Sekarang saya kata kat dia, okay, makcik baca kena keluar lidah. Okay, dah keluarkan tadi tu. Okay, baca keluarkan lidah. Kemudian dia baca macam mana tuan-tuan? Ni paling Ustaz kata jumpa kan. Tak tahu lah kalau tuan-tuan nak kata jumpa kan. Dia baca macam mana? Dia baca Al-lazina, salah juga. Lepas tu dia buat apa? Al-lazina keluar lidah. Lepas baca keluar lidah. Apa macam itu? Kan subhanallah. Lepas baca keluar lidah Al-lazina. Mana nak baca lepas ayat lepas tu macam mana baca kan? Terus terang kan, saya nak tergelak tu saya pusing belakang. Jadi subhanallah, ada ramai orang mereka sibuk dengan baca Quran pada yang lain, tapi mereka tak selesaikan yang wajib Fatihah. Ini berlaku ya. Asalnya kelas tu sebenarnya kelas tafsir, tapi mula tu asalnya dengan imam masjid tu, tapi imam tu sakit, jadi dia pun kenalan daripada imam saya juga kan, tidak saya ajar kan. Dia bila kita ajar, kita tak nak orang itu dia belajar tafsir Quran, tapi Fatihah tak selesai. Maka kita buat sisi pemulihan Fatihah. Maka dia buat pemulihan Fatihah kan, peringkat awal lah. Kita saya ajar masalah macam mana kan. Ini dia pergi belajar tafsir itu, tapi yang wajib, yang sepatutnya, yang perlu dikuasai, dia tak pergi belajar kan. Itu sebagai orang macam itu kan. Fardu Ain tak belajar, sibuk pergi kelas hadis, sibuk pergi kelas tafsir. Bagus kan? Tapi hatamkan dulu, belajar, mantapkan dulu Fardu Ain, kerana ini yang kamu nak guna setiap hari untuk kamu beramal. Kalau tak selesai, bagaimana keadaan kamu? Subhanallah. Maka bila dibuat sesi, kita panggil tahsinul qiraah kan, perbaiki bacaan Fatihah. Maka hari pertama tu saya nak dengar, jadi Fatihah mungkin kami dah hidup punya seorang dia okey, yang lain semua KO. Jadi betul kan, alhamdulillah banyak peningkatan lah. Jadi ada orang mereka tak ambil berat tentang Fatihah. Maka setiap daripada kita, kalau kita belum semak bacaan kita dengan mana-mana ustaz yang mereka mahir dalam Al-Quran, pergi semak. Saya dah banyak kali baca Ustaz. Waktu saya darjah 1 darjah 1 untuk buat benda di belakang kelas kan. Waktu tu nak syab Excel, waktu tu nak cari buku kan. Jadi kualiti tak sama. Jadi pastikan kalau kita rasa tenang, maka cari seorang guru Quran kan. Mungkin guru madrasah ke apa ke. Cari Ustaz, kalau tak ada tak sikit semak bacaan saya. Kalau salah betul kan. Dan jangan kita pula tak suka dengan ustaz tu kan. Kadang-kadang sebagai pelajar ni, memang guru Quran ni tegas sikit kan. Tuan-tuan kena
hati kering sikit. Sebab mana taknya 10 kali salah, 10 tu lipat juga kan. Siapa yang ni kan. So guru akan keras sikit kan. Kalau nak lembik, kualiti ni lembik lah tentang. Tapi sebahagian anak murid kalau guru tu keras sikit kan, esok tak datang. Esok tak datang. Sebab malu dengan kawan. Kawan dia pun tak betul juga. Kenapa nak malu? Kalau dah pandai belajar, tak payah datang kelas. Kita yang mengajar. Kalau tak pandai, biasalah kita proses belajar. Tapi kita nak baca Quran, nak baca Fatihah ni penting. Kalau Quran tak apa lagi lah yang bukan Fatihah. Fatihah ni rukun solat kena pastikan betul kan? Walaupun tentang menangis pun, biar menangis sekarang, jangan menangis ke akhirat. Sebab solat tak sah kan? Tapi ustaz tu janganlah dia maki-maki pula makcik ni, apalah tak mati awal. Biasanya ustaz tak ada macam tu kan. Bukan ustaz ni orang kelas vokal kan. Kelas vokal dia bagi tahu ya apa-apa kan. Ini tak baca Quran. Kita semua orang tak betul yang baca Quran. Guru mana pula tak dia nak benci kita kan. Tapi ustaz sebahagian murid, saya baca ada je salah. Tapi itu yang tak ada salah kan. Kan? Ada je salah. Tak apalah, sabarlah, memang macam itu belajar, sabar. Jadi sampailah berkualiti. Sengit-sengit itu dibuat. Pastikan setiap huruf itu diberikan haknya, sifat dan huruf makhrajnya dan sifatnya. Kena betul. Sabar. Memang nakkan syurga ni bukan mudah. Yang kalau mudah, orang kaya dah masuk juga kan. Dia bayar kan. Jadi memang macam tu lah kemudahan. Sabar. Memang kena sabar. Jadi kalau belum kita buat, maka jangan lambatkan, selesaikan. Sebab solat kita yang kita buat tu bagaimana statusnya. Bila kita semak, setiap ayat salah. Dia ada salah yang tidak membatalkan solat. Dia ada kesalahan dalam Fatihah, dipanggil minor error. Dia ada major error. Minor error, itu solat sah. Okay. Tapi kalau major error, kesalahan besar yang membatalkan sembahyang, macam tadi tu, dia baca zal tapi dia baca dengan zal. Ini sembahyang macam ini, baca macam ini tidak sah. Tapi kalau dia tersilap, dia ni mungkin orang ammi, orang yang tak pandai bahasa Arab Fusha, bahasa pasar, dia baca iyyaka na'budu, patutnya kan na'budu, tapi na'budu kan. Sebagai orang Arab, mereka ammi itu campur bau kan. So dia baca iyyaka na'budu. Kalau macam itu salah juga, tapi kesalahannya tak batal Fatihah. Jadi ada tempat yang kalau salah batal Fatihah, ada salah yang tidak batal. Jadi kalau kita daripada golongan yang salah tu batal Fatihah, maka salat yang lama-lama dulu dengan Fatihah yang salah wajib qada semula. Wajib qada semula. Maka masa masih ada, semak. Okey. Sampailah betul. Saya ada di madrasah, ada seorang makcik. Dia baca, dia ambil program sijil bahasa Arab. Bagi azan dulu, terus.